kita ada eksperimen 12.1. Kalau tak salah cikgu, ni eksperimen yang terakhir lah. Jadi bayangkanlah cikgu dah buat semua penerangan, perbincangan, eksperimen yang melibatkan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Ya, besarlah harapan kamu dapat faham lah ya video-video yang cikgu buat ni, supaya dapat bantu kamu untuk jawab exam ataupun dapat bantu kamu untuk ulang kaji biologi kan. Jadi kamu kena ingat, dalam biologi ni faham saja tapi tak cukup. Kita kena ada skill, kita kena ada uh, apa? Skill lah kan. Skill apa bahasa Melayu dia? Cikgu pun tak tahulah, kena ada skill lah kan untuk kita jawab soalan untuk kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Barulah kita ada keupayaan untuk dapat yang cemerlang. Ya, faham saja pun tak cukup. Kita mengingat saja pun tak cukup. Jadi dia ada banyak fasa dan proses yang terpaksa dilakukan untuk kita berjaya untuk cemerlang dalam biologi. Okay, eksperimen 12.1, variasi tidak selanjar. Apa tujuan dia? Bila ada mengkaji, membandingkan, ni tujuan lah. Mengkaji variasi pola cap jari dalam manusia. Kita nak mengkaji variasi pola cap jari dalam manusia. Penyataan masalah dia, bagaimanakah pola cap jari antara murid berbeza dalam satu kelas. Jadi bagaimanakah pola cap jari antara murid berbeza dalam satu kelas. Jadi cap jari ni, dia adalah variasi tak selanjar. Dia dipengaruhi oleh genetik. Okey, dipengaruhi oleh genetik. Cikgu ada terbaca juga ya. Cap jari ni sebenarnya dia dipengaruhi juga oleh persekitaran, iaitu persekitaran semasa bayi itu di dalam perut ibu dia. Sebab apa? Sebab bila dia bergerak, tangan dia tu, jari dia tu, dia kena pada dinding-dinding di dalam ruangan. Okey, di dalam ruangan perut ibu dia itulah yang akhir sekali membentukkan keunikan bagi cap jari dia. Disebabkan itulah cap jari bagi adik-beradik kembar seiras ya, kembar seiras yang DNA dia sama, cap jari pun berbeza. Dia mempunyai cap jari yang berbeza. Itu salah satu benda yang sangat jelas perbezaan antara kembar seiras, iaitu cap jari. DNA dia sama, kemungkinan mata dia sama, hidung dia sama, kulit dia sama, tapi yang berbeza, yang kita boleh pastikan seseorang tu adalah cap jari dia mesti berbeza. Disebabkan pergerakan di dalam tubuh badan dia. Tapi paling tidak pun keunikan di situlah cap jari itu. Tetapi cap jari di sini, pola cap jari ini dia ada 3 jenis. Walaupun ada orang tu kemungkinan lengkung, dia lengkung, tapi jenis lengkung dia tu dia mungkin berbeza. Okey? Tapi dia lengkung. Cap jari dia lengkung. Lengkung, gelung dan pusar ni semuanya ditentukan oleh genetik. Okey, tentukan genetik. Tapi keadaan lengkung macam mana, keadaan gelung macam mana, keadaan pusar macam mana tu, dia kemungkinan boleh dipengaruhi oleh persekitaran. Tetapi kalau dia lengkung, dia mesti genetik, gelung mesti genetik, pusar pun kena genetik lah. Ya? Jadi dia, sebab itulah kita kategorikan dia sebagai variasi tak selanjar. Walaupun proses pembentukan dia tu pun ada persekitaran juga sebenarnya. Tak apalah, sebenarnya cikgu sebenarnya tak nak cerita kamu, takut kamu lagi penin, ya. Tapi takut, bukan takut apa, tiba-tiba cikgu terbaca pula benda tu. Jadi rasa macam tak cukup pula kalau tak cerita kamu. Variasi tidak selanjar, mengkaji variasi pola cap jari bagi manusia. Jadi dia ni adalah variasi tak selanjar. Jadi maksudnya kalau kita faham variasi tak selanjar, dia 100% dia bergantung kepada genetik sahaja. Ya. Hipotesis pola cap jari antara murid dalam satu kelas berbeza dengan jelas dan boleh dikelaskan ke dalam kumpulan tertentu, iaitu kumpulan lengkung, kumpulan gelung dan kumpulan pusar. Jadi kita gunalah radas dan bahan ni. Pemboleh ubah adalah bilangan murid, bergerak balas bilangan murid dalam setiap kumpulan cap jari. Dimalarkan murid dalam kelas. Prosedur dia kita tengoklah. Cap jari orang pertama, cap jari dia bentuk apa? Lengkung. Okey, cap jari orang yang kedua bentuk apa? Bentuk pusar. Jadi kita bilang kan berapa orang. Jadi kita ada pola cap jari.
kita ada bilangan murid. Okey. Kemudian lengkung, gelung, pusar. Lengkung ada berapa? Ada 20 contohnya. Gelung ada 10. Ada 5. Jadi bila kita buat graf, buatlah paksi X dan paksi Y ya. Okey. Jadi pola cap jari. Pola cap jari. Ya, ini dia bilangan murid. Jadi kita ada 20, kita ada 10, kita ada 5. Mudah saja ya kita nak grafkan dia. Jadi pola cap jari menunjukkan variasi tak selanjar. Perbezaan ciri sangat nyata, sama ada dia lengkung atau gelung atau pusar. Tapi kamu jangan duk ingat pula lengkung dengan lengkung tu maksudnya cap jari kamu sama dengan kawan kamu yang lengkung juga. Tak, dia tak sama. Cap jari setiap orang dalam dunia ni dia berbeza. Macam kita tengok zebra tu, tengok zebra kan, kuda zebra tu. Corak dekat badan dia tu, semua zebra dalam dunia ni mempunyai corak badan yang berbeza. Dia tak sama. Dia tak sama. Sama jugalah belang untuk harimau. Dia macam cap jari juga. Setiap harimau yang ada dalam dunia ni, corak pada badan dia tu berbeza. Dia seolah-olah macam cap jari. Tetapi, kalau untuk cap jari ni ada 3 keadaan, 3 jenis dia yang utama. Lengkung, gelung dan pusar. Tapi setiap orang yang ada dalam lengkung tu, dia berbeza lah. Dia berbeza. Ya. Jadi kesimpulannya, pola cap jari antara murid satu kelas berbeza dengan jelas dan boleh dikelaskan dengan kumpulan tertentu. Hipotesis diterima. Jadi habislah ya semua eksperimen. Cikgu rasa cikgu dah buat semua eksperimen ya. Eksperimen untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kalau dengar sahaja sebenarnya tak adalah bagus sangat. Kalau dengar sahaja tak bagus untuk yang eksperimen nak faham. Paling bagus sekali apa dia? Kita masuk lab, kita buat eksperimen tu. Ataupun kita duduk dalam kelas, kita buat eksperimen tu. Kita tulis betul-betul laporan mengenai eksperimen, laporan amali. Kita cari sendiri data kita. Kita cuba fahamkan apa benda yang ada di dalam amali tu atau eksperimen tu. Itu paling bagus sekali. Ya, tapi kalau yang itu pun tak ada, bolehlah ya. Video-video macam ni nak bantu kamu faham. Okey, itu sajalah. Terima kasih semua.